Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Lina. Untuk video kali ini, saya akan terangkan sambungan bagi bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Bagi subtopik 1.2, bentuk pemilikan perniagaan. Tapi kali ini saya cuma akan fokus penerangan bagi milikan tunggal serta perkongsian sahaja. Saya juga akan berikan satu contoh berkaitan salah satu bentuk pemilikan berkenaan serta menerangkan format, kaedah ataupun format mengikut SPM. Maksudnya cara-cara untuk menjawab soalan sekiranya ditanya dari segi kata tugas dan pemberian markah. Pemilikan perniagaan ini bermaksud entiti sesebuah perniagaan yang dibentuk dari aspek perundangan. 4 bentuk pemilikan perniagaan ialah milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Setiap 4 bentuk pemilikan perniagaan ini perlu mematuhi akta-akta tertentu bagi menjalankan sesebuah perniagaan. Milikan tunggal dan perkongsian punya akta yang berbeza berbanding dengan syarikat berhad. Begitu juga dengan koperasi perlu patuhi akta tertentu. Milikan tunggal ni bermaksud sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Dengan kata lain, perkataan tunggal bermaksud dimiliki oleh seorang dan dikawal sepenuhnya oleh pemilik itu sendiri. Dan pemilik itu bertanggungjawab melaburkan modal. Modal yang dilaburkan boleh diperolehi daripada simpanan pemilik itu sendiri ataupun pinjaman daripada saudara mara ataupun pinjaman daripada agensi kerajaan dan juga institusi keuangan yang lain. Milikan tunggal tersebut pertama perlu mendaftarkan pemilikan perniagaan. Tujuannya adalah supaya proses perniagaan dapat dijalankan. Proses pendaftaran yang pertama adalah mengisi borang carian nama iaitu borang PNA 42, kemudian mengisi borang A dan dihantar ke SSM. Sekiranya pemilik menggunakan nama sendiri, perlu membayar RM30 dan RM60 jika nama trend. Seterusnya mendapat borang D ataupun sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Kemudian pemilik perlu mendaftarkan lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan. Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Dari segi kelebihan, yang pertama mudah ditubuhkan kerana tidak banyak syarat dan hanya memerlukan modal yang kecil. Milikan tunggal juga mudah diurus kerana saiznya yang kecil dan pemilik bebas mengurus perniagaan. Dengan kata lain, keputusan dibuat oleh pemilik sendiri. Milikan tunggal ni beban cukainya adalah rendah kerana hanya perlu membayar cukai individu. Kekurangannya diurus secara berseorangan menyebabkan sukar untuk berkembang kerana modal kecil. Beban kerja semua ditanggung oleh pemilik sendiri, perniagaan tidak berterusan. Yang kedua adalah perkongsian. Perkongsian bermaksud kerjasama antara 2 atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Di sini pekongsi bersetuju menggabungkan tenaga bagi menjalankan perniagaan berasaskan syarat yang dipersetujui. Maksudnya terbentuk ikatan perkongsian antara pekongsi. Boleh ditubuhkan sama ada secara lisan atau bertulis. Perkongsian ni boleh berkongsi ilmu pengetahuan, kepakaran, kemahiran, pengalaman serta bebanan tugas. Jadi tugasan dapat diambil oleh rakan kongsi jika rakan kongsi sakit. Kandungan dalam perjanjian perkongsian. Yang pertama perlu ada nama firma iaitu nama perkongsian itu sendiri. Nama semua rakan kongsi, sekiranya ada 10 perlu disenaraikan. Yang ketiga, peruntukan berkaitan dengan hak dan tanggungjawab rakan kongsi. Maksudnya dinyatakan dengan jelas di bawah tanggungjawab ahli kongsi yang mana. Yang keempat, jenis dan tempat perniagaan. Yang kelima, nisbah pembahagian keuntungan atau kerugian, biasanya mengikut nisbah modal masing-masing. Yang keenam, cara menjalankan perniagaan. Dan yang ketujuh adalah menamatkan perniagaan. Perkongsian ni ada 3 jenis. Yang pertama, perkongsian biasa, bilangannya adalah 2 hingga 20 orang.
Yang kedua, perkongsian berhad, bilangannya 2 hingga 50. Okay, yang ni juga kita panggil perkongsian profesional, iaitu biasanya peguam dan doktor lah yang tubuhkan perkongsian berbentuk ini. Yang ketiga adalah perkongsian liability terhad. Okay, bilangannya adalah 2 dan tiada had bilangan maksimum. Perkongsian tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ataupun Pindaan 1978. Okay, jenis-jenis dan liability rakan kongsi, ada 5. Yang pertama, rakan kongsi berhad. Rakan kongsi berhad sempena nama berhad dekat belakang. Hanya rakan kongsi ini sahaja yang menanggung liability terhad. Maksudnya, tanggung setakat jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Tiada kuasa untuk mengurus, tapi boleh memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Yang kedua, rakan kongsi lelap menanggung liability tidak terhad, tidak aktif dalam pengurusan serta menyumbang modal sahaja. Rakan kongsi biasa ni menanggung liability tidak terhad juga dan berhak mengurus perniagaan. Yang keempat, rakan kongsi aktif perlu menguruskan perniagaan dan dia dibayar gaji bulanan. Yang kelima, rakan kongsi namaan ataupun nominal hanya menyumbang nama sahaja, modal tidak disumbangkan tetapi menanggung liability tidak terhad. Kelebihan perkongsian, modal lebih besar, mudah ditubuhkan. Yang ketiga, berkongsi kepakaran. Manakala kekurangan, modalnya terhad, perniagaan tidak berterusan sekiranya perkongsi meninggal ataupun tidak siuman. Yang ketiga, liability tidak terhad. Saya terangkan perkongsian liability terhad. Merupakan satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat siam berhad. Ciri-cirinya dekat sini, entiti berasingan. Maksudnya antara syarikat dengan pemilik berasingan. Yang kedua, liability terhad. Maksudnya terhad setakat modal dilaburkan. Yang ketiga, hayat berterusan. Maksudnya kalau ada salah seorangnya meninggal dunia, perkongsian tersebut tidak perlu dibubarkan. Kelebihannya, kelebihan kepada pemilik entiti berasingan, fleksibiliti perniagaan. Yang ketiga, liability terhad. Tanggungjawab rakan kongsi. Setiap perkongsi dalam perniagaan mempunyai tugas-tugas tertentu. Yang pertama adalah menjaga kepentingan rakan kongsi. Yang kedua, melindungi rahsia perniagaan, maksudnya tidak mendedahkan maklumat keuangan, perniagaan dan akaun perniagaan kepada orang luar ataupun pihak luar. Yang ketiga, mencari peluang dan sumber tambahan bagi memajukan perniagaan yang dijalankan. Yang keempat, memberi idea dan pendapat bagi menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Maksudnya setiap ahli kongsi bekerjasama. Contoh soalan, jelaskan. Saya highlightkan dekat situ, jelaskan jenis-jenis rakan kongsi berikut. Rakan kongsi berhad 2 markah, rakan kongsi nominal 2 markah. Sekiranya pelajar menerima soalan dengan kata tugas jelaskan atau bagaimanakah atau mengapakah, pelajar boleh memberi sama ada fakta sahaja atau huraian sahaja atau contoh atau gabungan ketiga-tiganya. Dan sila rujuk markah yang dikehendaki. Kata tugas di sini adalah jelaskan. Dan markahnya adalah 2 markah bagi setiap jenis rakan kongsi. Jadi kita lihat cadangan jawapan yang saya berikan. Rakan kongsi berhad tersebut ialah menanggung liability terhad. Iaitu maksud liability terhad ni setakat modal yang dilaburkan sahaja. Tiada kuasa dalam pengurusan perniagaan. Yang keempat, dibenarkan memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Rakan kongsi nominal tersebut ialah membenarkan nama digunakan sebagai pekongsi, tidak menyumbangkan modal, menanggung liability tidak terhad dan tidak aktif dalam pengurusan perniagaan. Saya highlight dengan perkataan tersebut, wajib ada dalam menjawab soalan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jangan lupa tonton video-video saya di masa akan datang. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Assalamualaikum.